Okey. Berapa orang kamu dalam ni? Okey, so kita mula balik. Kalau cikgu tanya tentang proses perubahan keadaan diri, kamu ingat cegah. Itu apa? Itu pepejal. Cair. Gas. Okey, ingat ni. Cegah. Okey, ingat air dalam bentuk pepejal kita panggil dia ais. Air dalam bentuk cecair kita panggil dia air. Air dalam bentuk gas kita panggil dia wap air. Okey. Okey, kita lihat kat sini dulu. Okey, kalau kita lihat dalam situasi mana buku teks ni. Okey, cikgu nak tanya dengan awak. Okey, sila jawab secara lisan ataupun tulis dalam komen. Okey, kalau ais ni tadi pergi kepada air, kemudian pergi kepada wap air, yang dia cair ni tadi, dia menerima haba ke kehilangan haba? Menerima haba. Okey, menerima haba. Sebab itu dia cair. Sebab dia menerima haba. Okey, ingat ini ada kaitan dengan tajuk haba sebelum ini. Okey, ada kaitan dengan tajuk haba. Sebelum ni tajuk penghatan. Sebelum tajuk penghatan tu tajuk haba. Okey. Jadi, cikgu nak kamu ingat, okey, yang di atas ni daripada pepejal pergi cecair, daripada cecair pergi gas ni, yang dekat atas ni menerima haba ni maksudnya dipanaskan ke ataupun dia mendapat haba daripada persekitaran. Contohnya dapat cahaya matahari ke, dapat api ke. Okey. Jadi kalau pepejal ataupun ais ni tadi menerima haba, dia cair menjadi air. Kemudian apabila air ni menerima haba lagi, dia menjadi wap air. Okey, kita pusing balik. Cikgu nak lukis dulu dia punya partikel. Okey, ingat partikel pepejal semua rapat. Ingat ni pun sama juga. Sebab soalan ni akan ditanya juga. Kemudian air, dia punya zarah ataupun partikel ni masih lagi ada yang bersambung. Kalau wap air ataupun gas, dia bebas. Okey. Seterusnya, apabila terbalik daripada wap air pergi air ataupun gas pergi cecair, kemudian cecair pergi pepejal, ianya kehilangan haba. Okey, kehilangan haba ataupun disejukkan. Kalau atas ni tadi dipanaskan. Okey. Kita belum pergi lagi kepada bahagian yang penting ni. Okey, kita dengar dulu. Okey. So, ada lima proses perubahan keadaan jirim yang perlu kamu tahu. Apa nama proses daripada pepejal pergi cecair? Apa nama proses daripada cecair pergi gas? Apa nama proses daripada gas pergi cecair? Dan apa nama proses daripada cecair pergi pepejal? Okay, cikgu, kita tengok video cikgu minggu lepas tu.
Bukan. Okay, inilah yang kita akan belajar lepas ni. Apa nama proses tu daripada pepejal? Apa nama proses daripada pepejal kepada cecair, cecair kepada gas? Okay, ni apa nama proses daripada pepejal ke cair, cecair pergi gas. Kemudian gas pergi cecair, cecair pergi gas. Dia ada nama proses dia. Okay, saya nak tanya. Okay, saya nak tanya. Okay, siapa dapat jawab, sila jawab. Apa nama proses daripada pepejal pergi cecair? Apa namanya? Peleburan. Peleburan. Okay, good. Ezra. Okay, kemudian apa nama proses daripada cecair pergi gas? Okay, cecair pergi gas ada dua. Apa dia? Proses pendidikan, proses penyejatan. Okay, good. Okay, proses pendidikan dan proses penyejatan. Okay, kemudian gas pergi cecair apa nama dia? Proses kondensasi. Ya, kondensasi. Good. Douglas pun jawab juga dalam chat. Okay, kemudian yang terakhir, cecair pergi pepejal apa nama dia? Proses pembekuan. Okay, proses pembekuan. Okay, itu adalah nama-nama proses yang awak perlu tahu. Okay, pepejal pergi cecair apa dan cecair pergi gas apa. Okay, kamu tengok proses yang berubah tu dan kita tahu, mesti tahu apa nama proses tersebut. Okay, kemudian yang di atas ni semua dia menerima haba, yang pergi bawah ni adalah kehilangan haba. Okay. Kita tengok. Okey, ingat pepejal pergi cecair. Tengok ais ni melebur. Kita panggil dia sebagai peleburan. Okey, seterusnya cecair pergi gas, kita panggil dia ada dua. Penyejatan ataupun pendidihan. Okey, nanti saya terangkan apa beza penyejatan dan pendidihan. Kemudian yang seterusnya adalah kondensasi. Wap air ataupun gas ni tukar jadi cecair. Ni yang selalu berlaku kalau kita minum air sejuk dekat luar cawan ataupun tin minuman tu akan terhasilnya titisan air. Jadi titisan air ni disebabkan bagaimana ianya terjadi? Disebabkan oleh proses kondensasi. Okey, dan seterusnya daripada cecair ni dikeras semula jadi pepejal ataupun ais, kita panggil dia sebagai pembekuan. Dia kehilangan haba. Jadi menyebabkan dia menjadi keras semula. Jadi itu kita panggil sebagai pembekuan. Ada lagi? Okey, tidak ada lagi. Okey, kita tulis semula apa nama proses ni. Okey, kita tulis semula. So yang atas ni kita panggil dia sebagai peleburan. Cecair pergi gas, penyejatan atau pendidihan. Penyejatan maksudnya kalau kamu tengok kenapa baju kamu boleh kering kat luar, disebabkan oleh proses penyejatan. Kemudian gas kepada cecair kita panggil dia kondensasi. Dan air pergi pepejal kita panggil dia pembekuan. Okay. Ini saya terangkan lebih detail berkaitan dengan kelima-lima proses ini. Okey, yang ini sangat penting gambar rajah ni. Kalau kamu dapat lukis, sila lukis Okey, seterusnya. Okey, saya nak terangkan tentang peleburan. Okey, peleburan ni apabila ais
menerima haba ataupun dipanaskan. Okay. Jadi ianya akan mencair menjadi air. Jadi kita panggil dia sebagai peleburan. Okay, ingat perkataan lebur. Lebur tu maksudnya mencair. Kemudian seterusnya cecair menjadi gas. Kita ada dua kat sini. Penyejatan dan pendidihan. Okay. Perbezaan di antara penyejatan dan pendidihan adalah penyejatan berlaku pada sebarang suhu. Manakala kalau pendidihan berlaku pada suhu 100 darjah Celsius. Okay, penyejatan ni kalau kita lihat dalam kehidupan seharian, okay, kamu tengok situasi macam kamu jemur baju. Kalau kamu jemur baju, kamu letak kat luar, okay, cahaya matahari tu menyejat air ni tadi. Menyebabkan baju ini menjadi kering. Sama juga dengan kalau ada lopak air. Okay, lepas hujan, ada banyak lopak air. Jadi kemudian setelah beberapa jam, kalau ada matahari, lopak air tersebut menjadi kering disebabkan proses penyejatan. Manakala kalau pendidihan, ianya melibatkan suhu yang sangat tinggi iaitu 100 darjah Celsius apabila air itu dipanaskan ataupun kita masak air tersebut. Okey. Okey, jadi ianya akan mendidih dan ini wap air atas ni disebabkan oleh proses pendidihan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kondensasi. Kondensasi ni murid-murid selalu salah konsep. Okey, contoh ini air, dalam air ni ada contoh ni air gas, air merah ke apa ke, air siram. Dalam tu ada ais. Okey. Jadi dalam ni suhu dia rendah. Jadi apabila wap air di luar ni, wap air tu tadi, yang luar ni tadi, wap air ni menyentuh, dia sentuh cawan yang bersuhu rendah tu, itu menyebabkan dia terkondensasi dan mengakibatkan dia menjadi titisan air. Jadi cikgu nak kamu semua tahu bahawa titisan air yang dekat luar cawan ni bukan air di dalam ni. Bukan air merah dalam tu, bukan air kola, bukan air oren. Tapi titisan yang dekat luar ni sebenarnya adalah wap air di persekitaran cawan ini. Okey, kamu kena tahu tu. Okey, sama juga kalau cikgu tanya satu soalan. Okey, contoh ni kamu di dalam rumah. Ni kamu tidur atas katil. Sedap ni, Danish pakai aircon. Ni aircon. Okay, kemudian ni ada tingkap. Okay, tingkap tak tingkap nak penjan. Okay, kemudian soalan saya, okay, dalam biliknya tetek suhu dia rendah. Macam sama juga dengan konsep ni. So soalan cikgu, dekat mana titisan air itu terbentuk? Di dalam atau di luar? Tingkap. Dekat tingkap tu, ni akan keluar situ ke ataupun situ? Apa dapat jawab? A atau B? B. A. Ada jawab A, ada jawab B. B. Okey, sepatutnya di bahagian luar. Okey, di bahagian luar. Sebab apa? Dekat luar ni wap air ataupun dalam luar ni suhu dia panas. Jadi bila suhu ataupun wap air ni menyentuh permukaan di tingkap, dia akan menghasilkan titisan air. Macam kamu ada lihat macam
biasa kamu lihat ni, kalau kamu lihat dalam kereta, okay, kadang-kadang kalau suhu dalam tu sejuk, kat luar tu panas, akan ada bentuk macam kabus-kabus macam tu. Okay, jadi dia akan terhasil dekat B. Okay. Kamu mesti tahu bahawa konsep dekat sini apabila wap air tu terkena kepada permukaan yang bersuhu rendah, ianya akan terkondensasi menyebabkan ia bertukar daripada wap air kepada air. Wap air kepada air. Macam tu. Wap air kat luar ni bila dia sentuh ataupun kehilangan haba dia jadi sejuk kan. Wap air ni kan disejukkan tadi disebabkan oleh suhu cawan yang rendah. Jadi dia menjadi titisan air. Dia menjadi cecair ataupun air. Dekat situ. Okay, dan yang terakhir, yang ni paling senang. Air ni apabila dia disejukkan ataupun kehilangan haba, ianya membeku semula menjadi air. Jadi kita nama proses dia sebagai pembekuan. Okay. Jadi dekat sini, yang penyejatan, pendidikan dan kondensasi ni ada rubit sedikit, kamu kena faham dia punya konsep. Okay. Yang penting kamu kena tulis yang ni saja. Yang lukisan saya ni tadi tak apalah kalau kamu tak dapat lukis. Nanti saya bagi dia punya nota ni. Okay. Seterusnya, okay. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada awan dan hujan. Proses perubahan keadaan jirim ni ada kaitan dengan awan dan hujan. Pembentukan awan dan hujan ataupun kitaran air semula jadi. Okey, ada dua proses yang terlibat dalam proses awan dan hujan. Okey, saya lukis dulu dekat sini. Okey, kita ada mountain. Okay, kemudian kita ada air laut. Okay, air laut. Okay, ni air laut. Kemudian kita ada sungai lah, sungai. Kemudian kita ada, atas ni ada awan. Okay. Siapa boleh bagi tahu saya ada dua proses perubahan keadaan jirim yang terlibat dalam proses pembentukan awan dan hujan? Siapa boleh bagi tahu saya? Ada dua proses. Dekat sini tadi kan ada 5. So ada dua proses perubahan keadaan jirim dalam pembentukan awan dan hujan ni. Siapa dapat bagi tahu saya apa dua proses antara 5 proses ini tadi? Okey. Daripada air, jadi naik atas ni, kemudian ni turun sini dan jatuh sini. Siapa dapat bagi tahu? Apa proses dia? Jawab kalau kamu ada lihat dalam buku teks. Ya? Yeah? Siapa dapat jawab? Penyejatan daripada dan juga kondensasi. Douglas kata penyejatan, Victoria kata kondensasi. Kedua-dua dia betul. So, dua proses perubahan keadaan jirim yang terlibat adalah penyejatan dan kondensasi. Penyejatan. Pertama kita lihat penyejatan terlebih dahulu. Ingat penyejatan adalah daripada cecair kepada gas. Jadi proses yang pertama adalah proses penyejatan. Daripada air laut menjadi wap air di atmosfera.
Okay, di atmosfera. So, proses yang pertama adalah proses penyejatan daripada cecair kepada wap air ataupun daripada air laut menjadi wap air. Okay, so dekat atas tu akan ada wap air. Jadi, bagaimana wap air ini menjadi awan? Okay, jadi bagaimana wap air ini menjadi awan adalah disebabkan oleh dekat atas ni suhu dia rendah. Suhu dekat atas ni suhu rendah. Bila wap air ni naik, disejat naik ke atas, awan dekat atas ni adalah bersuhu rendah. Jadi apabila wap air ni tadi pergi ke atas, ianya akan terkondensasi. Ianya akan terkondensasi menjadi titisan air. Jadi gas ni tadi bertukar menjadi cecair semula. Okey. Jadi ianya akan membentuk awan. Titisan yang berkumpul tu tadi akan membentuk menjadi awan. Okey. Jadi ini adalah proses daripada awan menjadi awan. Daripada air ni tadi menjadi awan. Kemudian apabila titisan air itu tadi dia berkumpul menjadi awan yang sangat banyak, titisan air itu berkumpul. Kemudian dia menjadi, okey, ini titisan air berkumpul. Okey, ianya akan menjadi berat. Apabila dia berat, dia akan jatuh sebagai air hujan. Kemudian air hujan tu pun masuk ke dalam sungai, dia masuk semula ke dalam air laut, kemudian dia naik semula. So ini adalah kitaran air semula jadi. Tapi yang penting dekat sini adalah dua, iaitu kamu kena tahu dua proses perubahan keadaan jiring yang terlibat adalah proses penyejatan dan kondensasi. Okey, penyejatan dan kondensasi. Okey, kita lihat apa yang dalam buku teks ni. Kita ceritakan balik. Okey, nombor 1, haba dari matahari menyebabkan proses penyejatan berlaku. Jadi matahari ni tadi yang membantu air ini menjadi wap air. Air tersejat dari permukaan bumi seperti tanah, lautan, sungai dan menjadi wap air. Jadi dia dah wap air. Okey, ni wap air. Kemudian wap air yang terkumpul dan menjauh akan terkondensasi menjadi titisan air. Terkondensasi menjadi titisan air yang halus dan membentuk awan. Titisan air itu tadi terkumpul menjadi awan. Kemudian ketika awan naik lebih tinggi di langit, udara yang sejuk menyebabkan titisan air bergabung menjadi besar. Jadi dia bergabung. Titisan air itu tadi bergabung dan berat. Yang kemudiannya turun kembali ke permukaan sebagai air hujan. Kemudian air hujan diserap ke bumi dan mengalir semula ke tasik, sungai dan lautan. So ini kitaran. Jadi kitaran dia berpusing-pusing saja. Turun naik, turun naik. Sebab itulah kita mesti menjaga kebersihan air. Ni habis sudah. Okay. So sampai di sini saja. Okay, cikgu nak bagi kuis yang secara ringkas saja 10 soalan. Ada soalan kah berkaitan dengan ni? Okay, sepatutnya kelas kamu minggu depan Google Meet, tapi cikgu kena buat setelah hari ni tahun 6. Tapi cikgu kena buat kelas untuk awak sebab tajuk ni dia ada susah sikit untuk difahami. Okay. Okay, kita buat kuis ringkas. Okay. Okay, siapa yang tak dapat masuk tu yang lain yang ada lain yang teruk tu tak apa kalau tak dapat masuk. Okay, ada 10 soalan saja. Sila buka di ruangan chat anda. Cikgu dah bagi link.
Belum cikgu belum tekan ready lagi. Kamu semua akan sentak mula sama-sama. Kita gambar dulu lah. Tak apa, kita gambar sekali lagi pasti. Okay, 12. Tekan yang biru ni, kemudian tulis nama anda dan submit. Lepas tu baru dia masuk dalam kumpulan yang menjawab soalan ni. Sekejap Oh, Aiman ada badge. Kalau kamu guna nama yang sama kan, kalau kamu guna email yang sama, kamu boleh dapat badge macam Aiman ni. No. Dah? Okay. Cikgu mulakan sekarang. 1. Sekejap. Ada lagi yang nak masuk. Okay, cikgu bagi masa lah 30 saat lagi. Okay. Okay, kalau tak kuat tak apa. Takut kamu terkeluar nanti. Okay. 1, 2, 3. Okay, sila jawab. Terus. Okay, soalan ni kebanyakan ni berkaitan dengan soalan minggu lepas sebenarnya. Daniel ni, Dennis dia pakai nama adik dia.
Dia ni Syaju sangat jawab. Tak baca betul-betul. Jangan kamu kejar masa yang dekat atas tu. Walaupun masa tu dah habis kan, kamu masih boleh jawab.